أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
Kami taubat kepadamu, ya Allah. Kami taubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu, ya Allah. Kami kembali kepadamu, ya Allah. Terimalah kami kembali padamu, ya Allah. Kami menyesal, ya Allah. Kami menyesal, ya Allah. Kami menyesal atas perbuatan kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami, ya Allah. وندمنا على ما فعلنا إلهي نستني الفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وهي Tuhan ku telah ke syurgamu namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkan
سيدنا Allahumma ya Allah, kami mohon padamu dengan nama-namamu yang mulia dan sifatmu yang agung. Kami mohon padamu dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Ampunkanlah kami semua ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin, yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Ampunkanlah dosa kami dengan sesiapa yang kami berdosa ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dengan ibu ayah kami. Ampunkanlah dosa kami dengan adik-beradik kami, dengan keluarga kami. Ampunkanlah dosa kami dengan sesiapa dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami hamba yang banyak dosa ya Allah. Sedang mati makin dekat, sedang umur makin pendek, sedangkan kami ini masih lalai ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami. Ampunkanlah isteri dan suami kami dan anak-anak kami, adik-beradik kami. Ampunkanlah sekalian mereka yang mengikuti pengajian online ini ya Allah. Dan sekalian keluarga mereka dan sekalian umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah taubat kami. Jadikanlah kami hamba yang beriman, yang bertakwa sampai akhir umur kami ya Allah. Matikanlah kami dalam iman dan Islam dan husnul khatimah. Temukanlah kami dengan baginda Nabi Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum ya Nabiur Rahmah. Assalamualaikum ya Nabi Taubah. Assalamualaikum syafi'ul ummah. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibi rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'amman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan rahmat dan barakahnya
Dan dengan demikian juga dengan kasih sayang Allah telah mengizinkan kita untuk mengikuti sama-sama pengajian pada petang yang penuh rahmat ini dalam kita membaca kitab An-Nihaya fi Fitani wal Malahib, kitab yang disusun oleh Syekh Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir yang besar dan yang wafat pada tahun 774 Hijrah. Ya tuan-tuan dan puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan ke dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kembali kita dalam pembacaan kitab Nihaya yang telah kita sebutkan tadi. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada rohnya Tuan Pengarang kita Al-Imam Ibnu Katsir. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan kurniakan keberkahan ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita yang lepas pada hari semalam kita telah menyebutkan bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan kita pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, di hari Yaumul Mahsyar, di mana kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar yang amat panas, matahari atas kepala kita hanya sejengkal atau sebatu saja, dan tidak ada perlindungan melainkan hanya lindungan bayangan arasy Allah Ta'ala. Dan demikianlah orang yang beriman, yang 7 golongan itu akan dapat di bawah bayangan arasy Allah. Semoga Allah jadikan kita daripada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah pula bagi kita orang beriman akan disambut oleh 2 malaikat, yang di mana satu membawa dulang pakaian syurga dan satu lagi bawa dulang minuman syurga untuk disambut kita di Yaumul Mahsyar. Dan orang beriman dia akan duduk di padang mahsyar hanya sekejap saja, seperti mana dia semayang fardu 10 minit atau 7 minit atau 5 minit, sepanjang itu sajalah dia akan duduk di padang mahsyar. Tapi 5-10 minit itu pun kiraannya Yaumul Mahsyar. Kalau satu hari di Yaumul Mahsyar sama macam kita 50,000 tahun ataupun 1000 tahun. Jadi kalau 5-10 minit pun dah puluh-puluh tahun juga, ya. Itulah dia. Tapi itulah masa singkatnya untuk orang beriman. Dan begini demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi juru bicara kepada semua umatnya manusia untuk memohon kepada Allah Ta'ala syafaat. Dan itulah namanya maqam al-mahmud, maqam yang terpuji, yang hanya seorang saya dapat, dan itulah Rasulullah SAW. Iaitulah dia memberikan syafaat pada seluruh umat manusia, baik dia umat Nabi kita SAW atau umat yang terlebih dahulu, semua yang mendapat syafaat Nabi SAW. Syafaat yang pertama iaitulah syafaat untuk memulakan perhitungan. Dan kita telah mengatakan juga bahawa di padang mahsyar nanti akan dibawakan neraka. Neraka tu dibawa dengan ada 70 tempat pemegang dia. 70,000 tempat pemegangnya. Setiap satu tempat pemegangnya 70,000 malaikat akan menarik neraka itu. Dan neraka tu bila dia bernafas, satu kali nafas saja, sekali nafas saja, Allah, semua malaikat dan semua para nabi-nabi menggeletar semua lutut-lutut mereka, semua tubuh badan mereka menggeletar. Subhanallah. Jangan cakap kita lah, malaikat pun menggeletar. Begitulah hebatnya neraka tu. Na'udzubillah min zalik. Itulah Allah nak tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga kita telah mengatakan Allah akan membukakan hisab perhitungan kepada umat manusia, termasuklah kita orang yang beriman, ya. Dan demikianlah ada yang Allah Ta'ala memberikan dia keselamatan dengan hanya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sudah tentulah kita pun tak tahu siapa yang akan dapat keselamatan itu. Wallahu alam. Walaupun dosa sudah banyak, tapi kita mohon pada Allah, ya Allah, dengan rahmat dan belas kasihan-Mu kami mengharapkan pengampunan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah kami dan ibu ayah kami dan seluruh datuk nenek moyang kami dan guru-guru kami dan sekalian anak cucu kami, zuriat kami dan sekalian umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian mereka yang mengikuti program kami ini, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Namun demikian,
Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, di mana dia memberitakan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah yaumil qiyamah, Allah taala berbicara kepada yaumil qiyamah, dia pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, Nabi Adam alaihi salam, qum fab'ath bi'than nar, bangun kau dan bawakanlah, keluarkanlah daripada anak-anak kau ni, anak cucu kau ni, rombongan ahli neraka. Rombongan ahli neraka, ya Allah. Maka berkatalah Nabi Adam, labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik, baiklah Tuhan, apa dia ya Allah, berapa banyak yang nak dikeluarkan daripada anak cucu aku ni untuk menjadi rombongan ahli neraka. Maka jawab Allah Ta'ala, min kulli alfin tis'a mi'a wa tis'a wa tis'in, dari setiap 1,000, dan setiap 1,000 zuriat engkau tu ya Adam, dikeluarkannya, dijadikan ahli neraka tu 999. Allah. Jadi cuma 1% daripada 1,000 saja yang terselamat. 999 daripada 1,000 dijadikan rombongan ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahumma asturna ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah. Jadi banyaknya masuk neraka tuan-tuan. Na'udzubillah. Maka pada hari itu, hari yang di mana anak-anak muda, yang anak-anak muda ni rambut masih hitam lagi, yashibul maulud, akan menjadi uban rambut mereka tu kerana ketakutan dan keterkejutnya. Itulah hari manusia seperti dalam mabuk, tapi bukanlah mereka mabuk, tapi azab Allah yang pedih. Maka berkata para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, fa inna zalikal wahid, menjadi satu orang tu macam mana ya Rasulullah, satu orang saja yang terselamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, 999 orang itu akan masuk neraka, dan di antara mereka ialah Ya'juj dan Ma'juj juga. Wah, Ya'juj dan Ma'juj juga ya. Jadi di situ ada Ya'juj Ma'juj juga. Maka berkatalah manusia, Allahu Akbar. Para sahabat pun bertakbir Allahu Akbar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, afala tardawna an takunu rubu'a ahli jannah, apakah kamu tidak reda kalau kamu menjadi 1/4 ahli syurga? Jadi umat Nabi SAW ni seluruhnya, kalau 1/4 daripada kamu masuk syurga, kamu reda tak? Tapi bukanlah seluruh tu seluruh yang tak Islam, tak, hanya yang mukmin saja ya. Maka jawab sahabat-sahabat, ya kami reda. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat bertakbir. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, wallahi inni la arju an takuna thulutha ahli jannah. Demi Allah, aku berharap kamu menjadi 1/3 daripada ahli syurga. 1/3 ahli syurga. Mana syurga ni? Ahli syurga ni, Masya Allah, ramai. Tetapi kamu ni 1/3 daripadanya. Banyak lagi. Maka Nabi SAW pun mengatakan lagi, wallahi inni la arju an takuna nisfa ahli jannah. Aku berharap kamu menjadi setengah daripada ahli syurga. Makna setengah daripada ahli syurga. Ahli syurga itu katalah berapa juta, berapa bilion. Kamu setengah tu daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Jadi mana di sini tuan-tuan dan puan-puan, umat Nabi SAW setengah daripada ahli syurga ialah umat Nabi SAW. Jadi umat dahulu setengah lagi. Daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa AS, semua berapa bilionnya manusia, setengah daripada mereka, setengah ahli syurga daripada mereka. Setengah ahli syurga daripada mereka. Kita setengah lagi umat Nabi SAW. Jadi kita ni kira banyak lah, pasal kita dah akhir, the last one. Tapi the last one, tetapi kita dapat setengah daripada ahli syurga tu. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami daripada ahli syurga-Mu ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka sahabat-sahabat pun berkata, ya Rasulullah, ma antum fin nasi illa. Jadi sahabat-sahabat merasa terkejut. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat bertakbir. Maka mereka rasa heran lah, macam mana pula. Tadi dah sebutkan Nabi Adam dikeluarkan setiap 1,999 orang masuk neraka. Na'udzubillah, daripada setiap 1,000. Habis macam mana pula kami boleh setengah pula daripada ahli syurga, setengah daripada kami. Maka Nabi SAW menjawab, ma antum fin nas illa kasyaratil bayda fi thawril aswad. Tidaklah kamu ni umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW,
tidaklah kamu dibandingkan dengan manusia ramai, melainkan seperti satu helai rambut hitam atau satu helai rambut putih di tengah-tengah rambut-rambut lembu yang warna hitam. Masya Allah. Rambut lembu yang warna hitam tu begitu banyak, tak boleh nak kira lah. Beribu-ribu rambut, kamu seperti satu helai rambut. Maknanya umat Nabi SAW ni, umat yang beriman ni adalah sedikit. Tapi namun punya sedikit, tetapi mereka lah setengah daripada ahli syurga. Subhanallah ta'ala. Ya, jadi itu satu rahmat untuk kita. Syukurlah ya Allah, Kau menjadikan kami umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi itulah orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman tu tak masuk kira lah orang yang beriman saja ni. Allahu Akbar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukan main-main hadis ni. Hadis yang betul dah, yang sahih ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, daripada bilangan jumlah ahli syurga daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan kita juga telah membicarakan semalam bahawa kita akan didatangkan mizan. Mizan tu apa? Iaitu timbangan. Timbangan mizan ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu timbangan yang sangat besar, sehingga kan setiap seorang timbangan dia itu lebih besar daripada langit dan bumi. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Di dalam perbincangan kita semalam, kita dimanakan riwayat Abi Abu Dunya daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengatakan yudha'ul mizanu walau kaffatan, diletakkan mizan. Mizan iaitu tempat timbangan dan bagi dia ada dua dacing untuk timbang yang dosa dengan pahala. Walau kaffatan law wudi'a fil ahdihima fi ihdahuma, kalaulah diletakkan salah satunya tu langit dan bumi wa ma fihinna lawasiyatha, kalau salah satu tempat timbangan tu diletakkan langit dan bumi masih lagi muat lagi. Oi, besarnya. Itu untuk berapa orang? Satu orang saja. Ustaz, macam mana ni? Satu orang boleh dua tempat timbangan tu dan boleh muat langit dan bumi. Mana besar? Habis macam mana yang lain-lain? Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menjadikan segala-galanya. Allah kun fayakun saja. Bukan susah sangat. Bumi yang terbentang luas ni Allah Ta'ala boleh hancurkan sekelip mata. Bumi yang terbentang luas ni Allah Ta'ala boleh buka seluas-luasnya. Lebih luas daripada bumi yang kita nampak dengan mata kita sekarang ini. Allah maha berkuasa. Macam mana Allah Ta'ala nak hisap? Subhanallah. Jangan dipersoalkan kuasa Allah. Tak masuk dalam otak kita. Komputer kita breakdown. Tak boleh nak terfikir. Kenapa? Sebab itulah kuasa Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah mengatakan kepada kita, wa ma qadarullaha haqqadrih. Manusia ini mereka tak mengumpamakan Allah dengan sebenar-benar umpama. Mereka tak menganggap Allah Ta'ala itu berhebat. Mereka tak anggap Allah Ta'ala itu berkuasa. Sebenar-benarnya Allah maha berkuasa lebih daripada segalanya. Sebab itulah bila kita angkat takbir Allahu Akbar, Allah maha besar lebih segala-galanya. Bukan besar tubuh badan, na'udzubillah. Allah tidak berbentuk dan tidak berbadan, tidak berjisim. Tapi Allah maha besar dalam segenap kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami beriman dengan keagungan-Mu dan kebesaran-Mu dan kehebatan-Mu. Ya Allah, maafkanlah kami kerana kami benar-benar tak mengumpamakan Engkau dengan sebenar-benar perumpamaan yang sepatutnya kami berikan kepada Engkau. Engkau Tuhan kami hamba, ampun dan maafkanlah kami ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah dia tuan-tuan. Maka berkata lagi, fataqul malaika, maka malaikat berkata, ya Rabbana mayuzanu bihaza, siapa nak bertimbang kat sini? Maka berkata Allah Ta'ala, man syi'ta min khalqi, maka siapa-siapa yang kau nak daripada hamba aku akan ditimbangkan amalan dia. Maka malaikat pun berkata, Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadati, ya Tuhan kami, maafkanlah kami. Kami benar-benar tak menyembah, tak beribadat, tak mengabdikan diri kami kepada Engkau dengan sebenar-benar ibadat. Pada malaikat tu siang malam ibadat, tak ada dosa. Tapi mereka bila melihatkan kebesaran kuasa Allah, timbangan saja sudah boleh muat langit dan bumi. Satu orang punya timbangan.
Allah, hebatnya Allah, besarnya Allah, bukan besar tubuh badan, Maha suci Allah. Allah tidak berbentuk bertubuh badan, tidak. Kalau siapa-siapa membayangkan Allah ada kepala, ada tangan, na'udzubillah, itu sudah jadi penyembah berhala. Kerana laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Taala telah menekankan dalam surah Asy-Syura ayat ke-11. Allah tidak seumpama sesuatu. Tak ada satu pun seumpama Allah. Jangan kamu terfikirkan Allah Ta'ala tu bertangan, berkaki, di atas, bawah. Maha suci Allah. Allah tidak seumpama sesuatu. Wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tu maha mendengar, lagi maha melihat. Itu kita akidah kita, pegangan kita ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kita terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang mengatakan Allah ada kaki, ada tangan, ada mata, Allah ada kepala. Kamu dah jadikan Allah Ta'ala ni macam bentuk patung-patung pula. Na'udzubillah min zalik. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim. Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, kitab hadisnya, yang dikatakan beratas syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah, ya. Ya, begitulah dia, Allah SWT letakkan timbangan itu. Tetapi timbangan itu semalam kita dah sebutkan, barang yang paling berat sekali yang ditimbangkan di atas timbangan amalan hamba Allah itu ialah husnul khuluq, akhlak yang baik. Sifat akhlak yang rendah diri, tawaduk, hormat orang tua, kasih sayang, hormat pada ibu ayah, dan memberi pertolongan pada orang fakir miskin, orang yang susah. Inilah akhlak yang baik ni, yang paling berat sekali pahala dia di atas timbangan. Bukan kerana semayang, bukan puasa. Semayang pahala, puasa pahala, tetapi ini yang paling baik sekali, paling berat sekali. Dan selain pada itu ada lagi kalimah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kemudian orang yang bersifat sabar, reda dengan kematian anak yang kecil. Maka orang ini ataupun 5 perkara inilah yang paling berat lagi, iaitu di atas timbangan. Dan selain daripada itu juga, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kelebihan kepada orang yang beramal itu dengan bertasbih dan berzikir. Sebagaimana yang disebutkan tadi, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, husnul khuluq. Maka begitu juga daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-tahur syatrul iman, kesucian separuh daripada iman. Separuh pada keiman. Ya, kesucian. Suci kita nak sembahyang, kita suci hati kita, kita nak menghadap Allah, kita beribadat, hati kita kena bersih, suci, ikhlas, tak boleh ada riak. Setengah daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan perkataan alhamdulillah, alhamdulillah sekali. Kita sebut alhamdulillah. Mari sama-sama kita sebut alhamdulillah. Maka apa kata Nabi? Tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Kalau timbangan itu sebesarnya langit bumi boleh isi satu tempat timbangan, sepenuh itulah pahala dengan satu perkataan alhamdulillah. Ustaz, banyaknya. Bagus. Itulah sebab kita banyak-banyak berzikir. Dan begitu lagi Nabi tambahkan lagi, wa subhanallah walhamdulillah tamlau ma bainas samawati wal ard. Mari kita baca subhanallah walhamdulillah. Sekali aja kita sebut subhanallah walhamdulillah. Apa kata Nabi? Memenuhi segala antara langit dan bumi. Penuh langit bumi semua pahala untuk orang yang baca subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Sebab itulah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Andainya aku mengucapkan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams, lebih aku sayang, lebih aku suka membaca empat kalimah ini daripada segala apa yang ada dipanasi oleh matahari. Apa yang dipanasi matahari? Sepenuh dunia ini. Segala apa harta benda dunia ni, yang million, yang billion of dollars yang tak boleh terkira. Semua tu kalau dibandingkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ini lebih lagi Nabi sayang. Gambarkan tuan-tuan, hari ini kita ada billions of dollars. Besok nak letak atas timbangan pahala, tak ada, tak diterima, tolak tepi. Yang dijadikan pahala tu, itulah amal ibadat. Sekali sebut subhanallah walhamdulillah, penuh sepenuh langit. Sekali sebut alhamdulillah, penuh kita punya timbangan. Ini yang menjadi harga tuan-tuan.
Besok kalau di pada mahsyar orang nak minta, aku nak bayar kau 1 bilion, kau bagi aku 1 pahala, subhanallah, alhamdulillah. Tak ada orang nak terima. Kenapa? Dah tak ada nilai, dah tak ada harga dah. Minjam kat dunia memanglah berharga. Wang, duit, bilion. Tapi kat sana tak ada apa lagi dah harga. Semua tak gunalah. Yang ada harga ialah amal ibadat kita. Itulah dia tuan-tuan. Allah, amal kita itulah. Jagalah amalan kita. Tapi kenalah dengan ikhlas ya. Bukan kita rasa riak, kita rasa megah dengan amalan kita. Tidak. Allahu Akbar. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, yuhasabun nasu yaumal qiyamah, akan dihisab manusia pada hari kiamat. Faman kana hasanatuhu aktsaru min sa'iatihi bi wahidah dakhal jannah. Siapa yang pahala dia tu berat lebih daripada dosa dengan 1 pahala saja, masuk syurga. Dan siapa yang dosanya berat dengan 1 dosa saja, masuk neraka. Allah. Gambar tuan-tuan. Jadi kalau besok na'udzubillah, kalau kita di tengah-tengah pertimbangan amalan kita, dosanya terlebih 1, kita nak perlukan lagi 1 pahala atau lagi 2 pahala. Kita nak beli, minta mak, minta ayah, semua tak mau semua. Sebab semua takut masuk neraka. Aku belum tentu lagi, aku belum tahu lagi. Nabi pun tahu, aku pun belum tahu lagi diri aku bagaimana. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Ini jam kita buang masa tengok drama, ketawa, baca surat khabar 1 jam. Boleh. Tapi jangan sampai kita tak ada zikir. Jangan sampai kita tak ada baca Quran. Jangan sampai kita tak ada buat amal-amal taat. Ini lebih penting lagi. Kalau lah drama-drama pun, lepas tu habis cerita, habis kita apa yang kita dapat? Suka saya. Suka je lah, tak ada apa. Maaflah tuan-tuan ya. Jadi macam itulah, kita jagalah masa kita. Masa inilah modal kita. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia semua dalam rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Malaikat yang beriman, yang beramal saleh. Kalau tak beramal saleh, rugi. Masa habis, tak tahu dah mati, kita amal pun tak cukup. Alamak, tinggal lagi sikit, 2 pahala aku kurang. Aku yang dosa dah terlebih 1 ni, 2 pahala kurang. Kalau dapat lagi 1 pahala, sama rata. Dapat lebih lagi 1 pahala, dapatlah masuk syurga. Tapi sayangnya tak dapat. Kenapa? Pasal tak cukup amalan. Ya Allah, Ya Allah, selamatkanlah kami di yaumul qiyamah. Beratkanlah timbangan pahala kami, Ya Allah. Kami tahu amalan kami tak ada yang berharga di hadapan-Mu, tapi kami hanya mengharapkan rahmat dan belas kasihan-Mu. Kerana Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasihanilah kami, Ya Allah. Maafkanlah kelemahan dan kekurangan kami, Ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin Ya Rabbal Alamin. Itulah dia firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan pahalanya, itulah dia orang yang berjaya. Orang yang berjaya, orang yang berat timbangan pahala dia. Bukan banyak duit dia dalam bank, bukan nama dia masyhur, bukan pakai tinggi, bukan dia orang terhormat, orang yang disegani, tapi orang yang pahala dia berat di timbangan dia. Itulah orang yang ahli syurga, dan itulah orang yang berjaya. Dan itulah ayat 102 daripada surah Al-Mu'minun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang ringan timbangan pahalanya, pahala yang ringan, mana dosa dia lebih, maka dialah orang yang rugi dan dalam neraka dia kekal di dalamnya. Nauzubillah min zalik. Jadi di sini ulama mengatakan, walaupun dia lebih berat tu satu saja pahala lebih berat, masuk syurga. 1 saja dosa lebih berat, masuk neraka. Allah. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu kita jangan pandang remeh lah ibadat. Sampai-sampai kita duduk tu, kalau kita buat kerja tak ada apa-apa, kita nak bacalah selawat, bacalah istighfar, bacalah apa-apa amalan-amalan yang salih, atau baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tak payah kira pun tak apalah. Kalau kita nak baca 1000 kali selawat, kita kira lah. Pakailah tasbih jari ni, kita pakai tasbih jari, kita tekan selawat pada Nabi, tekan sekali, selawat lagi, tekan. Alhamdulillah, amalkan. Kalau boleh setiap sehari 1000 kali selawat. InsyaAllah mudah-mudahan dapat barakah syafaat Nabi SAW. Itu dalam hadis Nabi dah sebut, orang yang bakal mendapat syafaat aku di yaumul qiyamah, orang yang paling banyak berselawat atas aku. InsyaAllah mudah-mudahan sebut kita, Ya Allah, kurniakan kami semua barakat dan syafaat Nabi Rasulullah SAW di yaumul qiyamah kala. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Dan demikian juga para alim ulama telah membicarakan tentang mizan. Mizan itu tempat timbangan. Berkata Imam Qurtubi radhiyallahu rahimahullah taala an ba'dim daripada sebagian alim ulama bahawa mizan itu tempat timbangan tu ada dua dacing dia. Azimatan yang besar sekali. Kalau diletakkan langit dan bumi kepada salah satu dacing pun mencukupi. Mana besarnya langit bumi pun boleh ditimbangkan dia, subhanallah. Fa amma kafatul hasanat, ada pun dacing bahagian pahala nurun, bercahaya. Wah, dacing ni bercahaya. Ada pun dacing bahagian dosa gelap gelita. Tak nampak apa, gelap saja. Itu dia punya tanda-tanda dia lah. Wa huwa mansubun baina yadil arsh, dan dia diletakkan di hadapan arsh Allah Taala. Arsh Allah ialah makhluk yang paling besar sekali yang diciptakan oleh Allah. Dan sebelah kanan dia, sebelah kanan arasy itu syurga, dan sebelah kirinya itu ialah neraka. Sebelah kanan dia itu syurga. Wa kafatun nur min nahiyatiha, dan bercahaya kawasan sebelah syurga tu, iaitu kawasan syurga. Dan sebelah kiri itu neraka dan gelap gelita. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, selamatkanlah kami, ibu ayah kami, datuk nenek kami, anak cucu kami semua, ya Allah, dari azab neraka ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allah. Dan hadis ini dikirakan, dan perkataan ini dikirakan sebagai sahih kerana dia telah disebutkan dalam beberapa potongan hadis yang lain. Dan demikianlah juga bagi orang-orang kafir ada khilaf ulama. Ada yang ulama mengatakan orang kafir itu tak ada hisab lagi. Dah memang dia kafir, ahli neraka. Terus dicekup kepada masyarakat tu, ditarik terus masuk dalam neraka. Tapi ada setengah ulama mengatakan tidak. Orang kafir pun akan dihitung, ditimbang. Kenapa? Kerana ada orang kafir yang berbuat baik. Dia buat baik, dia dapat balasan baik. Tapi balasan baik dia itu bukanlah balasan syurga, tidak. Balasan baik itu maknanya neraka ni pun ada berperingkat-peringkat juga. Dia ada grade 1, grade 2, grade 3. Tapi grade apa? Grade azab, na'udzubillah zalik. Yang jahat-jahatnya ni, orang kafir ni, masuk neraka grade 1, yang paling bawah sekali. Orang munafik fi darkil asfali minan nar, di bawah pantat neraka tu, paling bawah sekali orang munafik, na'udzubillah. Dia mengaku Islam tapi dia bukan Islam, dia pura-pura Islam. Hati dia tak beriman pada Allah. Na'udzubillah zalik. Dan orang kafir, ada orang kafir yang baik juga. Jadi mereka mungkin duduk tempat-tempatnya ringan sikit azab. Tapi azab juga, tapi tak terlepas pada azab. Seringan-ringannya orang dalam neraka, yang paling ringan sekali ialah tapak kaki dia diletakkan di atas bara neraka. Letak saja. Bukan dia duduk dalam api terbakar. Yang tapak kaki dia letak atas bara neraka, otak dia menggelegak macam air masak. Gulu. Dan dia merasakan, akulah orang paling azab dalam neraka. Padahal dialah orang yang paling ringan sekali dalam neraka. Allahumma asturna ya Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka ya Allah. Kami beriman bahawa neraka adalah benar, kami beriman ada syurga adalah benar, kami beriman bahawa hari perhitungan adalah benar ya Allah. Kami beriman bahawa jembatan sirat mustaqim adalah benar ya Allah. Selamatkanlah kami di yaumil akhirat kelak dengan barakah syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuan, bukan mudah. Hari akhirat bukan mudah tuan-tuan. Hari akhirat amat dahsyat. Sebab itulah kita siap-siap, orang kata sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Sekarang kita menyesal, kita taubat pada Allah, kita mohon ampun, kita perbaiki diri kita, amalan-amalan kita yang dah tak betul tu sudah tinggalkan sudah. Taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kamu dalam syurga-syurga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Allah. Itulah dia tuan-tuan, keuntungan. Yang benar-benar kita berjaya ni bukan berjaya kat dunia, tak ada. Wah, dia ni dapat buka 10 kedai, wah dia ni dapat bisnes besar. Itu belum berjaya. Yang berjaya yang benarnya besok ke akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dimasukkan syurga dan dikelepaskan dari neraka, itulah orang yang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah hidup dunia melainkan hanya kesenangan yang sedikit yang penuh dengan tipu daya. Itulah dunia. Sekejap saja kita
dalam dunia. Senang pun sekejap, kalau susah pun sekejap, sihat pun sekejap, kalau sakit pun sekejap. Lepas tu kita mati, kita balik dah akhirat. Allahu Akbar. Allahumma surna ya Rabb. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah mengenai mizan yang disebutkan tadi. Begitulah Allah SWT telah janjikan. Dan orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang derhaka pada Allah maupun yang kafirin atau yang tak beriman, dan juga orang beriman, maka Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana. Diletakkan kitab mereka lah, kitab amalan-amal mereka, dan kamu akan lihat orang-orang mujrim, orang-orang yang derhaka, maupun derhaka dia orang yang tak beriman, maupun dia derhaka orang yang beriman tetapi derhaka pada Allah. Mushfiqina mimma fihi, mereka merasa ketakutan melihat apa dalam kitab mereka itu. Wa yaquluna, mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, celakanya aku, apa kitab ni kitab buku ni apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan satu pun yang kecil atau satu pun yang besar, semua yang tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada, dan mereka mendapati semua amalan mereka hadir, tertulis dalam kitab mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhan kamu tidak berlaku zalim pada sesiapa. Itulah dia tuan-tuan, semua amalan kita rasa kecil, alah tak ada apalah, alah ustaz sikit aja, sikit pun ditulis oleh malaikat, semua dicatat, baik atau jahat semua dicatat. Sebab itulah kita bila nak bercakap, kita fikir dulu, aku cakap ni mengumpat orang, mengata orang berdosa aku, jangan cakap. Kalau kita rasa cakap kita ni tak ada mengumpat, tak ada mengata orang, kita boleh cakap. Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, bercakaplah yang baik atau tak ada apa yang baik. Duduk diam, jangan cakap. Sebab setiap satu perkataan kita cakap semua ditulis oleh malaikat. Jangan kita ingat tak ada apa-apa. Alah tak ada apalah sikit, jangan. Waktu kita waspada. Dan sekarang bukan perlu kita bercakap. Sekarang dengan kita punya handphone saja. Kita nak pas mesej ini. Orang ni buat macam ni, orang ni. Kita cerita hal orang, keburukan orang, dan kita terima mesej, kita hantar pada orang lain pula. Kita pun sama-sama dikira sebagai orang yang mengumpat, orang yang mengata, dan kita juga ditulis oleh malaikat. Dan bukan satu dosa. Kita pas pada satu kawan. Kawan tu pas pada grup lagi pas pada. Dan 1000 orang. 1000 orang yang dosa. Semua kita dapat kerana kitalah orang yang punca menyebarkan fitnah tersebut. Jaga tuan-tuan, jangan. Kalau kita tak tahu apa cerita ni, sudah tutup, sudah. Tak payah ceritalah. Kalau kita tahu cerita tu ada kebaikan, nasihat-nasihat yang berguna, tak apa kita sampaikan. Itulah dia tuan-tuan, ya. Dan daripada Abu Bakar bin Abi Dunya menceritakan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, yuradun nasu yaumal qiyamah thalathu aradat. Fardatani jida wal ma'azir wa ardatu tatayirul suhuf. Faman utiya kitabahu biyamini hasiba hisaba yasira wa dakhala jannah wa man utiya kitabahu bishimali dakhala an-nar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, dan dia dikatakan hadisnya kuat, yang dirijalnya itu rawi-rawi hadis yang kuat. Apa maknanya? Maka dipaparkan manusia itu 3 kali di waktu pada mahsyar. 3 kali tu makna diberikan mereka kesempatan untuk nak dihisap tu. Ada hisap pertama tentang mereka nak berjidal. Berjidal tu makna mereka nak lawan kes. Kita kata lawan kes lah senang. Keduanya ialah ma'azir. Mereka nak minta keuzuran ataupun excuse ke, salah dah, aku dah salah dah, maafkanlah. Dan yang ketiganya ialah kita diberikan kitab kita tu dihamburkan, sebagaimana yang disebutkan semalam, berterbangan kitab kita tu mencari mana Tuhan dia, dan dia akan pergi pada Tuhan dia. Siapa yang Nabi kata sini, siapa yang dapat kitab tangan kanan, maka dimudahkan dihisab dia. Fahasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahli masrura, maka diringankan perhitungan dia, maka dia pun dimasukkan dalam syurga. Sesiapa yang hisabnya itu berat, iaitu maaf kata dapat kitabnya dalam tangan kiri atau daripada belakang, maka dia akan dihisabkan dengan hisab yang keras dan masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu salah satu daripada fadilat, kelebihan orang jaga 5 waktu salat.
Orang jaga 5 waktu salat tu macam mana jaga wuduk dia. Jaga waktu dia. Jangan sampai sembahyang habis waktu. Jangan amalkan tu. Jaga awal waktu. Kalau terlambat sikit-sikit tak apa. Tapi jangan sampai dekat akhir waktu baru kalau kamu nak sembahyang. Itu bukan cara orang beriman. Walaupun masih dalam waktu. Sekali-sekala tak apa. Kadang tak apa. Jangan banyak-banyak. Itu bukan cara orang Islam. Habis apa kelebihan dia? Siapa jaga 5 waktu solat dengan jaga betul-betul, maka pertama sekali Allah bagi dia 5 kelebihan. Pertama, Allah jamin rezeki dia. Kita ni sekarang susah, ustaz, susah. Allah jamin rezeki orang yang jaga salatnya. Yang keduanya, Allah Ta'ala besok lepaskan dia daripada azab kubur. Tak kena azab kubur. Selamat dia pada azab kubur. Yang ketiganya, Allah Ta'ala akan berikan dia buku amalan di tangan kanan di Yaumul Mahsyar. Ini nampak tuan-tuan. Dapat buku amalan tangan kanan, apa artinya? Artinya dia akan masuk syurga. Yang keempat dia akan menyeberang jambatan Siratul Mustaqim seperti kilat. Dia pijat, dah sampai pintu syurga. Mana neraka? Dah lepas kat belakang. Allah. Itu kelebihan orang jaga semayang. Jaga semayang tuan-tuan. Yang kelima, dia masuk syurga tanpa hisap. Tak ada soal jawab lagi dah. Masuk. VIP ni. Allahu Akbar. Sekejap je, kita bukan duduk lama pun kat dunia. Umur kita lagi berapa lama lagi nak hidup? Mungkin 10 tahun, Allah Alam. Mungkin lagi 5 tahun, Allah Alam. Mungkin lagi 5 hari pun, Allah Alam. Jadi dari sekarang kita jagalah semayang kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jaga semayang. Kalau boleh kita jaga semayang awal waktu. Kalau tak dapat awal waktu, tengah-tengah waktu. Tapi jangan selalu lambat. Sekali-sekala terlewat kerana urusan tak dapat elakkan, okey. Tapi jangan dijadikan excuse. Allah Ustaz, saya kerja. Orang lain pun kerja, bukan kau seorang kerja. Jadi kita kena jaga 5 waktu ni. Jaga wuduknya. Sebab tu kita akan belajar nanti. Besok kita akan mulakan pelajaran kitab fikir. Ambil wuduk biar betul. Sebab kalau wuduk tak betul, istinja tak betul, najis kita bawa dalam semayang kita pun tak sah. Tak guna juga semayang kita. Neraka, na'uzubillah. Sebab tu di sini kita jaga wuduk, kita jaga kesucian kita, dan jaga aurat kita, dan jaga kita punya solat kita, rukun-rukun solat. InsyaAllah kita hari ini insyaAllah mungkin semua orang dah dapat. Siapa yang belum dapat lagi kitab fikir yang dia dah order, bolehlah nanti bagi tahu pada kami dalam FB kami. Siapa yang lagi nak order, boleh buka FB saya, FB Travel, dan di situ kita ada buatkan borang yang baru pula untuk second batch. Untuk yang kali kedua pula. Kena cepat. Sebab apa? Buku yang ada di Indonesia cetakan ni dia pun tak lama. Kerana orang order nanti habis. Jadi kalau anda betul-betul nak ikut sama-sama, tak apa. Kelas kita akan adakan seperti petang ni juga, ya. InsyaAllah. Begitulah dia Allah SWT berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadun ila rabbika kadahan famulaqi. Ya manusia, kenapalah kamu ni sangat keras kepada Tuhanmu, ya, sedangkan kamu akan berjumpa padanya. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, siapa yang telah diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka selamatlah dia dihisab dengan hisab yang mudah. Dan begitulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Tidak ada seseorang yang dihisab yaumul qiyamah melainkan binasalah dia. Maknanya apa binasa? Matilah dia, habislah dia. Allah, tuan-tuan. Kalau Allah nak buka buku amalan kita, nak kira satu persatu kita yang amalan, Allah. Bukan 1, 2, banyak. Bukan 1 tahun, 20 tahun umur kita ni. Allah nak kira Allah. Dan kita ni manusia. Siapa manusia tak buat salah? Allah. Habislah kita, matilah kita, nerakalah kita. Itu Nabi kata, faman husiba, siapa yang dihisab oleh Allah, halak, dibinasa dia. Maka berkatalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ya Rasulullah, Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, siapa yang dapat buku di tangan kanan, maka akan dia dihisabkan dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama dzalikal ard wa laisa ahadun yunaqash. Itu hanya Allah memberikan buku. Tetapi kalau Allah nak open the book, nak tanya satu persatu yaumul qiyamah, maka pasti orang tu akan diazab. Maknanya dia tak boleh lepas lah. Tak boleh lepas. Lari sana sini, lari sini kena, lari sini kena. Allah, itulah dia, tuan-tuan. Tetapi sebagaimana kata alim-alim ulama, yakni kalaulah sekiranya Allah Ta'ala ampunkan dia, maafkan dia, ya,
Allah Ta'ala pun maha pemaaf ya. Sebagaimana Allah tutupkan kita punya dosa kita di dunia, maka mudah-mudahan dosa kita akhirat pun Allah tutupkan. Itu memang dalam hadis pun ada ya. Jadi sebab itulah kita apabila kita dengarkan akan kata-kata ini, selalu kita doa, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, perhitungilah atas kami dengan perhitungan yang mudah. Wanzur ilaina bi rahmatika, lihatlah pada kami dengan rahmatmu ya Allah. Itulah yang kita minta daripada Allah ya. Kalau nak buka buku kita satu persatu memang habislah kita. Tapi kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Dan dalam riwayat lain Allah Ta'ala mengatakan, iaitu inni satartuha alika fid dunya, aku telah tutupkan dosa engkau kat dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku ampunkan kau. Allah sangat pemurah tuan-tuan. Allah sangat pengasih. Allah Maha Penyayang. Di dunia aku telah tutupkan dosa kau, hari ini aku ampunkan kau. Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah. Kami tahu Engkau sangat kasih sayang pada kami hamba-Mu. Kami tahu kami hamba yang bukannya hamba yang baik, tapi kami tahu Engkau akan mengampunkan kami. Ampunkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi begitulah masa kita ni sungguh cemburulah pada kita. Ya rasanya tak puas kita dengan apa yang disebentangkan oleh ulama-ulama kita dengan hari kiamat. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sambung lagi. Jadi kita akan mulakan pelajaran kitab fikih pada esok hari insyaAllah. Juz yang pertama. Dan kita akan buatkan jadual insyaAllah. Mungkin kita selang-seli kitab fikih dengan kitab yang kita sedang baca kiamat ini. Jadi kedua-dua yang kita dapat manfaatnya. Itu kita lihat bagaimana ya. Tapi pokoknya mudah-mudahan Allah panjang umur semua kita ya. Sihat walafiat. Dapat lagi kita menimba ilmu. Dapat kita belajar. Dan dapat kita beramal. Dan ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Rahman. Ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, mertua-mertua kami, anak cucu kami. Ampunkanlah pakcik makcik kami, ampunkanlah guru-guru kami, ampunkanlah sekalian umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Terimalah amalan kami dan maafkanlah kekurangan kami dan salah silap kami yang sengaja yang tak sengaja dalam amal ibadat kami. Maafkanlah kami, pimpinlah kami ke jalan Kau redha ya Allah. Kasihanilah kami ya Rahman. Kami tak ada tempat nak berdoa, tak ada tempat nak kami bermohon melainkan hanya pada Engkau saja ya Allah. Kalau Kau tidak menolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami ya Rahman. Ya Allah, izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami yang Nabi sayang, yang kami rindu, yang kami kasih ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya sampai situ sajalah untuk kita petang ini. Nampaknya begitulah masa yang tak mengizinkan kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan Rabiul Awal ini yang lagi tak sampai sebulan dari sekarang, akan kita penuhkan dengan majlis-majlis maulid Rasul SAW dan juga dengan sejarah-sejarah Rasul SAW. Sesiapa nak menderma untuk majlis-majlis Rasul, maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah boleh buatkanlah seperti mana biasa, iaitu pay now melalui akaun yang tuan-tuan sudah buat dalam masa-masa yang sudah ya. Jadi itu akan dan tuliskan, kena tulis tuan-tuan maulid, untuk maulid Rasul insya-Allah. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, dengan zaman Covid ini banyak orang-orang Islam kita dalam kesusahan, maupun dalam negeri dan luar negeri pun macam tu juga ya. Jadi kalau sekali tuan-tuan dan puan-puan nak mengulurkan sedekah-sedekah atau zakat-zakat yang ada ya, mudah-mudahan dapatlah kita sampaikan kepada saudara-saudara kita dalam kesusahan itu ya. Jadi bolehlah tuan-tuan tuliskan juga, kalau dalam penau tu kena tuliskan sedekah ataupun zakat. Jadi dapat saya sesuaikan dengan apa yang diperlukan. Kalau nak untuk merasa tahfiz, tuliskan tahfiz, merasa tahfiz.
Jadi saya boleh sampaikanlah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, itu sajalah untuk kita petang ni. Marilah sama-sama kita akhiri. Dan untuk pengetahuan, malam ini insya-Allah ada pengajian di Masjid An-Nur, Marsiling, Singapura pada jam 9 malam, iaitu jam 9 malam pengajian kita Al-Hikam. Jadi tuan-tuan yang di kelapangan malam ni, silakanlah ikuti dalam FB Tiang Fauzi dan juga FB Masjid An-Nur. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita baca istighfar. Saya dulu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Mari kita baca selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-'ali al-qadar al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-'ali al-qadar al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-'ali al-qadar al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-'ali al-qadar al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-'ali al-qadar al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-'ali al-qadar al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-'ali al-qadar al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-'ali al-qadar al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-'ali al-qadar al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-'ali al-qadar al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.